Ini kitabul hudud. Hudud ini dengan makna hukuman yang tertentu. Jadi hukuman yang mana dari segi bahasanya dapat menghalang seseorang itu daripada melakukannya lagi. Itu makna hudud, daripada had, had, yang ini penghalang. Dari segi syaraknya dengan makna yang ini hukuman berupa siksaan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan hak Allah. Kemudian apa disebut dalam bentuk jamak tu sebab ada banyak bentuk dia lah. Hukuman hudud merupakan kafarah, yakni penutup dosa pelaku-pelaku. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit. Beliau berkata, pernah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, maka baginda bersabda, kamu berbaiatlah denganku untuk kamu tidak menyekutukan Allah ataupun menyekutukan sesuatu dengan Allah. Kamu tidak berzina, mencuri, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan kebenaran. Sesiapa yang menjaga semua yang tersebut itu, maka pahalanya dijamin Allah. Dan sesiapa yang melanggar mana-mana yang tersebut tadi, lalu dihukum dia dengan sebabnya, maka hukuman itu menjadi kafarah kepadanya, yakni penutup dosanya. Dan sesiapa yang melanggar mana-mana yang tersebut tadi, lalu Allah menutup kesalahannya itu, maka keadaannya terserah kepada Allah. Jika Allah mahu mengampunkannya, diampunkannya orang itu. Dan jika Allah mahu menyeksanya, dia akan menyeksanya. Al-hudud kafaratun li ahliha. Hudud ini menjadi kafarah, penutup dosa, penghapus dosa pelaku-pelakunya. Maknanya kalau seseorang itu melakukan sesuatu kesalahan yang dikenakan hukuman had, lepas tu dia menjalani hukuman had dalam dunia ni, maka terhapuslah dosanya. Terhapuslah dosanya. Mana kalau dia berzina, dia terima sebab ataupun rejak, maka dosa berzina dia tu terhapus. Dihapuskan oleh apa? Oleh hukuman itu. Sahabat berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Berbaiat tidak menyekutukan Allah, yakni tidak melakukan syirik, tidak berzina. Mana hak sebut ni benda-benda besar berlaku. Tidak curi, tidak membunuh orang yang Allah haramkan membunuh orang kecuali dengan kebenaran. Dengan kebenaran itu nak ke mana? Dia bunuh orang. Jadi pihak pemerintah nak bunuh balas dia, boleh bunuh balas. Itu dengan kebenaran maksudnya. Boleh bunuh balas lah. Orang dengan orang kafir, dia nak bunuh kita, kita pun gitu juga. Jadi bunuh dia. Itu dengan kebenaran. Sesiapa yang memenuhi perjanjian itu, pahalanya dijamin Allah. Maknanya kita tak buat kesalahan-kesalahan ini boleh pahala. Bukan pahala ni buat kebajikan sahaja. Jaga diri daripada buat maksiat, tak buat maksiat, boleh pahala. Kenapa yang kita tidak? Kalau tidak nak terah juga minum arak apa-apanya. Nampak orang sedap, nak terah, tapi tak sih. Terah apa tak sih? Pasal apa? Pasal Tuhan larang. Boleh pahala kerana itu. Tapi kalau tak buat tu kerana memang kita tak minat, ataupun kita memang tak boleh, tak berzina, nak berzina lagu mana, dia mati pucuk misalnya. Tu lain cerita tu. Kalau dia tidak mati pucuk, memang dia tak boleh buat, tu boleh lah. Tapi kerana dia tidak mampu, semata-mata kerana tu, tak boleh pahala lagi. Jadi kalau kita jaga diri kita daripada melakukan maksiat, itu pun boleh pahala. Bukan buat kebajikan sahaja boleh pahala ni. Dan sesiapa yang melanggar mana-mana yang tersebut itu, lalu dia dihukum kerananya, maka hukuman itu menjadi kafarah, yang penghapus dosanya. Dan sesiapa yang melakukan hak tu, patut Tuhan tutup. Tuhan tutup ni mana orang tak tahu. Dia pun tak berani juga orang sakit tak aku. Tak larat lah nak kena pukul tu 100 sebatang. Dia pun senyap sore. Tak berani nak mengaku. Itu kira Allah tutup. Kira Allah tutup dah tu. Kita royak boleh. Kita royak boleh. Semua sahabat Ma'iz ke apa, dia royak kan dia berzina. Boleh.
Nak royak. Tapi dalam keadaan dia boleh royak, dia tak boleh royak sebab dia tak tahan ataupun apa-apa lagi lah. Gitulah biasanya kita kata tak tahan lah nak menanggung tu. Malu lah, macam-macam. Aib lah keluarga kita. Kalaulah kita ni dihukum gitu. Kalau dia tak royak, itu makna tutup juga. Bukan makna orang lain tak tahu saja. Tak. Tuan dia itu kan tahu. Dia tak royak, itu makna tutup. Kalau dia royak, dia kena hukuman had. Jadi dalam keadaan ni, keadaannya terserah kepada Allah. Kalau Allah nak ampun, ampun. Kalau Allah nak seksa, seksa. Tak tahu lah, tak tahu. Ada juga dipermalukan dia. Dalam setengah-setengah hari dia malu di padang mahsyar. Pada waktulah yang menghapuskan dosa dia. Termasuk neraka. Pada di padang mahsyar. Ada juga dalam kubur. Kena dalam kubur. Macam-macam cara Allah SWT nak melepaskan daripada neraka ni. Macam-macam. Kalau Tuhan nak seksa, boleh. Muka dia royak dah. Siapa yang buat lagu tu, dia jumpa lah dengan balasannya. Balasan neraka tu lah. Jadi berdasarkan hak dia sebut tu, hukuman hak asalnya begitu. Tapi kalau dia nak maaf, boleh. Masalah hukuman had itu sendiri menjadi kafarah ni, dia masih lagi ada khilaf. Walau bagaimanapun jumhur ulama, termasuklah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mengatakan hukuman tu sendiri menghapuskan dosa, menjadi kafarah kepada dia. Sebab apa dalam hadis disebut begitu? Fa'uqiba bihi, dia diseksa kerananya. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak lagi. Dia kata tidak lagi. Sebab apa? Dia pegang dengan hadis yang lain. Dia pegang dengan ayat Quran. Ayat orang muharabah kan, orang yang melanggar, buat kekacauan di atas muka bumi ni. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu tu. Lepas tu ada bunuh, ada kak tangan, macam-macam ada tu. Lepas tu dia sebut, dzalika lahum khizyun fil dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim. Itu adalah penghinaan kepada mereka dalam dunia. Tapi di akhirat esok ada lagi yang azab yang besar. Setelah menjalani hukuman tadi, ada lagi. Ini menunjukkan bukan semua hukuman yang seseorang itu terima dalam dunia ni menjadi penghapus kepada dosa. Tak. Kalau tidak, apa dalam ayat tu kata begitu? Dosa. Yang keduanya, dia pegang dengan hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi SAW kata, la adri al-hudud kafaratun amla. Aku tak pasti hudud ini menjadi kafarah atau tidak. Jadi makna Nabi tak pasti. Tak pasti itu Pak. Tak mesti lagi orang tu dikefaratkan dosa dia dengan sebab menjalani hukuman hudud itu. Tak mesti semua orang. Ini bergantung kepada keadaan dia. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan yang menyebabkan jadi dihapuskan dosa tu apabila orang tu menyesal. Dia menyesal. Dia sedih. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada juga orang yang menjalani hukuman, lepas tu dia tak serik. Hak orang lagu ni mengikut Imam Abu Hanifah tidak terhapus dosa dia. Akhirat saya esok kena macam. Dunia tu untuk hukuman dunia. Akhirat saya esok kena semacam. Orang hak tidak kena jadi kafarah dalam hadis ni dia terima juga, iaitu orang yang memang insaf betul. Selain daripada menjalani hukuman tu, dia memang bertaubat. Misalnya kita tengok contoh sebuah sahabat. Dia nak bertaubat lah tu, sebab tu dia royak. Hak lagu tu. Maknanya berkait dengan taubat tu. Bukan semata-mata menjalani hukuman had tu. Tapi bagi kebanyakan ulama, mereka mengatakan semata-mata menjalani hukuman had tu hapus dah dosa dia. Lepas tu dia tidak serik, semula pula dosa pula gitu. Dosa dulu hapus. Imam Abu Hanifah kata tak. Dia kata bergantung kepada kesedaran dia. Sebab nak hapus dosa ni tidak semesti menjalani hukuman had. Kan Tuhan sudah kata dah ni, orang yang Tuhan tutup, dia tidak menjalani hukuman had apa pun Tuhan boleh ampun. Terhapus juga dosa dia. Mana tidak semesti menghapus dosa ni dengan menjalani hukuman had. Allah SWT boleh menghapuskan dosa seseorang itu walaupun dia tidak menjalani hukuman had, sekiranya dia menyesal sungguh, dia bertaubat sungguh. Dan tidak semesti mana taubat dia tu mana kena dalam bentuk tu baru Tuhan terima. Kalau tidak terhapus dosa dia. Tidak. Hak tu hukuman dalam dunia yang diwajibkan ke atas pemerintah melaksanakannya. Adapun hak sebenarnya dari segi dosa tu terhapus, itu suku. Jadi molek belaka pendapat tu. Jadi hak ni sesiapa yang melanggar mana-mana satu yang tersebut di situ. Mana satu yang tersebut di situ bukan semua. Syirik tak termasuk. Kalau syirik, Tuhan tak ampun. Sebab apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ayat tu lah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hak lain-lain dia ampun, boleh. Hak lain zina, curi, apa semua tu boleh.
Tapi kalau syirik tak boleh. Ni terkecuali. Syirik Tuhan tak ampun kecuali dengan dia tinggal syirik tu lah. Dan tinggal syirik ni dalam dunia. Akhirat sesok tak ada alih dah nak tinggal. Hak lain-lain tu Tuhan ampun di akhirat sesok. Akhirat sesok nyata je. Jadi hak syirik tu tak boleh dah. Tak boleh. Tidak akan diampunkan sesok. Kalau sekiranya mati tu tidak di dalam keadaan beriman. Hadis ini termasuk dalam hadis am yang maksus. Zahirnya nampak umum, tetapi maksudnya bukan umum. Hak tertentu, hak maksud langgar tadi, bukan pak syirik tu. Dah. Itu dah.